اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama walana wa khususan ila ruh al-Imam Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillahi lahumul al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi imtammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina bi hikmatika fatuhal 'arifin wanshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya di pagi yang penuh keberkatan ini. Kita dipertemukan semula di dalam satu majlis ilmu setelah seminggu sudah kita tidak bertemu kerana pada hari Selasa yang lalu saya memohon keuzuran kepada pihak admin tidak dapat bersiaran kerana sedikit keuzuran. Alhamdulillah, setelah dibuatan dengan berkat doa daripada tuan-tuan dan puan-puan semua, Allah memudahkan urusan saya, dan walaupun masih ada sedikit sebanyak lagi masalah kesihatan ini, tetapi insya-Allah setakat 1 jam duduk ini masih lagi boleh bertahan insya-Allah pada hari ini, saya rasa insya-Allah. Baik, ada juga tanya-tanya saya apa masalah Ustaz, demam ke, COVID ke dan sebagainya. Sebenarnya saya ada sedikit masalah pada tulang belakang, berlaku slip disc pada bahagian-bahagian tulang belakang saya.
Jadi rawatan dengan pakar perubatan pun dibuat, rawatan dengan perubatan Islam juga dibuat. Tolong doakan mudah-mudahan saya dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat meneruskan usaha mengembangkan Islam, berdakwah di bumi Sabah sambil dapat membaca kitab-kitab di pondok-pondok dan masjid. Minggu lepas 3 hari termasuk di Masjid Sultanah saya terpaksa batalkan kuliah. Yang kedua, kita masih lagi berada dalam suasana yang sedih dan pilu dengan kembali ke rahmatullah guru mulia kita almarhum Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Sudah tentulah kembalinya guru kita ini menyebabkan kita yang boleh dikatakan sentiasa bersama dengan beliau setiap kali almarhum datang ke Kedah dan juga ke Sabah, kitalah yang mengiringinya dan juga kita mempunyai peranan sebagai timbalan beliau dalam membangunkan sebuah madrasah di Kundasang atas nama Madrasah Nurul Hidayah Yasin. Dan saya sebenarnya telah pun diamanah dan diamanatkan seolah-olah wasiat daripada beliau untuk meneruskan pembangunan pondok tersebut bersama dengan jawatan kuasa yang sedia ada. Dan insya-Allah saya akan pergi ke Sabah dan mengadakan mesyuarat dengan mereka menyambungkan usaha-usaha itu dengan sokongan daripada ummah seluruhnya, termasuklah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sebenarnya pada pagi ini saya ada kuliah di pondok saya kerana pondok sudah pun mula buka 3 hari yang lalu. Jadi hari ini sepaksalah saya minta Syekh Muhammad Naim Haji Ahmad, timbalan saya di pondok ini, untuk mengambil tempat saya pada pagi ini. Dan saya membuka kuliah saya pada hari Sabtu besok jam 8.30 pagi. Jika mereka-mereka yang ada ke lapangan yang tidak menghadiri mana-mana kuliah boleh datang ke pondok kerana saya membaca kitab Minhajul Abidin dan sampai pun pada tempat yang kita sedang bercakap hari ini, yakni bimbang tentang rezeki yang menjadi penghalang bagi ibadat kita. InsyaAllah saya mula 8.30, saya habis 9.30. Itu pun mungkin jika berterusan hari Sabtu, saya akan mungkin mengambil satu kitab yang kecil pada masalah akidah. Jadi insyaAllah mungkin mereka-mereka yang ingin bersama boleh datang ke pondok Darul Hidayah. InsyaAllah. Jadi kitabnya yang dibaca nanti ialah kitab Minhajul Abidin karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, yakni ringkasan dan terjemahan daripada kitab Imam Al-Ghazali yang kita baca ini juga. Tapi kitab ini adalah secara huraian penuh. Maknanya seluruh perkataan Imam Al-Ghazali ada di dalam kitab ini. Ya, insya-Allah. Baik. Pagi ini kita sambung kembali bacaan kitab Mutiara Minhajul Abidin, susunan daripada Syekh Raja Ahmad Mukhlis Raja Jamaluddin hafizahullahu ta'ala, di mana kita sedang ataupun sudah sampai di muka surat 104. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala, telah berkata penyusun kitab ini
pendakian keempat. Apa makna pendakian yang keempat? Yakni setelah kita mendaki 3 buah bukit dan kita melepasi 3 buah halangan, maka kita mesti meneruskan ibadat kita walaupun menempuh halangan-halangan di tengah jalan yang dia panggil halangan rintangan-rintangan ataupun bukit rintangan-rintangan dalam bahasa Arab yang disebutkan dalam kitab Imam Ghazali sebagai Aqabatul Awarid. Baik, mari kita tengok apakah cerita, apakah rintangan bagi orang yang menumpukan dalam ibadat terpaksa berdepan dengannya dan bagaimanakah cara kita mengatasinya. Kemudian ketika dia ingin meneruskan perjalanan di atas jalan ibadat. Kemudian ketika dia ini hamba, kitalah ingin meneruskan perjalanan di atas jalan ibadat, maknanya kita telah berjalan di dalam jalan ibadat kita. Ibadat ini maknanya luas. Ibadat ini maknanya merangkumi ketaatan kita kepada Allah dan menjauhi segala yang ditegah oleh Allah sambil mendekatkan amalan-amalan yang boleh membaikkan diri kita zahir dan batin. Maka kita sudah mendaki 3 bukit atau banjaran gunung. Sekarang kita nak lepas satu lagi banjaran gunung kerana matlamat kita untuk sampai di perjalanan terakhir, yakni mendapat redha Allah. Maka di tengah jalan ini, kata Imam Ghazali, dia hamba tadi mendapati ada pula rintangan-rintangan. Rintangan ini macam halangan lah. Ya. Benda yang menyekat daripada laluan ibadat itu. Yang perlu dihadapi oleh si hamba yang berbuat ibadat ini. Kerana rintangan-rintangan ini boleh memalingkan seseorang itu daripada tumpuan ibadat. Inilah penghalang dia. Inilah rintangan dia. Jika halangan-halangan tadi, bila sebut kata halangan-halangan tadi, halangan-halangan yang telah lepas. Ya, seperti halangan dunia dan perhiasan, halangan gangguan syaitan, halangan gangguan manusia, halangan nafsu dan sebagainya. Halangan-halangan tadi bersifat tetap. Maka rintangan-rintangan ini, tetapi rintangan yang sedang kita menghadapi pula di tangga ini adalah bersifat sementara, kadang-kadang ada dan kadang-kadang menghilang. Dia tak tetap. Tetapi kadang-kadang ada, kadang-kadang menghilang. Walau bagaimanapun, dia tetap menjadi rintangan kepada kita. Apakah yang dimaksudkan dengan rintangan-rintangan itu? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada 4 rintangan-rintangan yang menyebokkan hatinya, yakni yang menyebokkan hati hamba berbuat ibadat tadi dan mempengaruhi hatinya. Ya, bila dia sibuk hati, dapat mempengaruhi hatinya, hati hamba yang berbuat ibadat itu untuk dia bertajarud, yakni menyendiri. Maksudnya, bila rintangan-rintangan ni ada di hadapannya yang boleh menyebabkan hatinya jadi sibuk, hatinya tidak tenteram, hatinya jadi kalut dan kesah, hatinya kadang-kadang jadi duka cita berdepan dengan rintangan-rintangan ini, maka pada waktu itu ia hendaklah bertajarud, yakni memutuskan hati daripada pergantungan kepada makhluk. Maka
ia menyelamatkan dirinya daripada kegelisahan hati itu dengan menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dengan cara bertawakal dalam hal rezeki, bertafwiz dalam hal-hal kemerbahayaan yang tidak dia tahu apa akan jadi di ke depan, dan dia bersifat dengan redha, dan juga dia bersifat dengan sabar menghadapi segala ujian-ujian di tengah jalan ketika dia melakukan ibadat. Maka kata Imam Ghazali, dia bertajarud, yakni memutus hati daripada pergantungan kepada makhluk dan menutupkan jalan dari menganggui diri dia agar dia tidak memalingkan diri daripada maksud tujuan dia beribadat. Dia jumpa rintangan, dia sabar menghadapinya, dia kuat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini kepada Allah bahawa Allah akan tunjukkan jalan yang baik asalkan dia tetap istiqamah di dalam ibadat dia. Maka apakah rintangan-rintangan yang dikatakan 4 itu? Pertama, rezeki. Apa makna rezeki di sini? Yakni yang menjadi rintangan kepada ahli ibadat, orang yang gemar buat ibadat, masalah dia ialah bimbang dengan rezekinya dan rezeki keluarga dia. Sehingga kebimbangan ini menyebabkan dia tidak boleh menumpu di dalam ibadat dia. Kalau dia buat ibadat pun penuh dalam kepala ni ingatan kepada hal-hal rezeki, bimbang dan sebagainya. Maka kualiti ibadat pula tidak baik. Maka sebab itu jangan kita bimbang tentang rezeki ini. Jalan keluarnya ialah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca apa huraian tuan kitab ini dengan tentang rezeki yang dikatakan jadi halangan kepada orang ibadat, yakni bimbang dengan rezeki. Yaitu persoalan-persoalan dalaman tentang makanan. Dia bimbang, dia was-was ya tentang makanannya, pakaiannya dan sebagainya. Ya. Sama ada untuk dirinya sendiri dan ahli keluarganya. Maknanya hati dia tak tentram. Macam mana nak buat ibadat kalau hati tidak tentram? Bagaimana nak buat ibadat kalau hatinya rasa takut dan cemas tentang rezeki? Kadang-kadang kita nak masuk di dalam ibadat, nak hadir pengajian begini, nak habiskan pengajian kita 1 jam begini, kadang-kadang takut juga kerana tidak berusaha mencari rezeki. Sedangkan kita patut menumpukan waktu-waktu ibadat dengan penuh tumpuan, dan waktu kita mencari rezeki, kita berpada-pada sambil menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali. Jangan bimbang kerana rezeki untuk kita dan anak-anak kita bagi mencernakan ataupun bagi menambahkan kekuatan bagi buat ibadat itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hati kita kena kuat bertawakal, bergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kedua, apa rintangan pula yang menyebabkan seorang hamba tadi tidak dapat menumpu dalam ibadat? Yakni bahaya, yakni bimbang dan takut kepada perkara-perkara yang mungkin berbahaya dirinya dan mungkin membinasakan dirinya. Jadi dia tak tahu, dia belum berdepan dengan benda-benda itu. Tak datang lagi. Tapi dia takut sana, takut sini. Nampak? Nak buat ibadat, nak berjalan keluar jauh sikit. Takut begini, takut begini. Macam kita sebutlah.
Ya, kita ajak duduk pondok. Saat ni payah duduk seorang-seorang. Ya, anak-anak tak ada, takut jadi apa-apa. Macam-macam takut. Ya, kadang-kadang kerana takut itu tak dapatlah nak menambahkan akan ibadat-ibadatnya. Ya, kadang-kadang dengan takut itu tidak boleh beri tumpuan kepada ibadat dia. Mari kita baca apa yang dimaksudkannya. Yaitu bimbang tentang bahaya yang akan datang ini. Yaitu bimbang kepada pelbagai bahaya pada setiap perkara yang diingininya, yang ditakutinya, yang disukainya, ataupun yang tidak disenanginya. Jadi kita ini akan berdepan dengan benda-benda yang kita kasih. Ya, ada benda-benda yang kita takut. Ya, kadang-kadang kita bimbang juga dengan orang keliling kita. Ya, takut nanti kita ini kita kata bergantung pada anak-anak. Kalau anak-anak tak ada bersama kita, jadi kita bimbang satu hari kita tak dapat nak meneruskan kehidupan yang menyebabkan kita jadi risau. Takut nanti susah. Takut nanti ada bahaya yang menimpa kita. Begitu juga kita bimbang dengan musuh-musuh. Ada orang tak suka kita. Nanti orang buat kena begini. Nampak? Macam kita pergi berdakwah lah. Ya, di pendalaman. Ya. Jadi ada orang nasihat kita macam-macam, jaga diri. Ya. Nanti terkena sihir. Macam-macam kan. Sebab mereka kata banyak sangat dah. Sampai ada orang yang mati ya apabila sudah terkena fitnah sihir begitu begini. Jaga diri ya, macam mana ya. Jadi kita kalau tidaklah kerana yakin dan percaya apa yang kita buat itu adalah ibadat yang akan dijaga oleh Allah dan kita tidak bimbang, melainkan kita sedari bahawa kita sentiasa di dalam rahmat Allah. Allah yang menjaga langit dan seluruh alam langit. Allah yang menjaga bumi dan seluruh alam bumi. Maka kita yang kecil ini ya menyerahkan diri kepada Allah. Kita yakin ya akan ada kebaikan kepada kita. Ya, jadi maknanya kita tidaklah menghalang daripada kita bekerja untuk agama Allah. Begitulah sebaliknya, nak menuntut ilmu yang jauh tempatnya, pergi ke luar negeri dan sebagainya. Jadi jangan bimbang. Jadi sebab kita serah kepada Allah yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan kita sana. Kadang-kadang kebimbangan ini sia-sia saja. Sebab yang kita bimbang tak terjadi. Tidak ada pun di dalam kitab Allah, yakni di dalam Lauh Mahfuz. Ya, tapi kita tidak tahu. Bila kita tidak tahu, jangan mentakbirkan sendiri. Serahkan pentadbiran itu kepada yang maha mengetahui. Siapa yang maha mengetahui? Allah. Ya, akan ditentukan oleh Allah kita ini mestilah pengakhirannya baik. Sama ada dia datang dalam apa bentuk pun, tapi di sisi Allah mestilah keputusannya baik di sisinya. Jadi kita kena ada kekuatan ini. Baru kita boleh berusaha untuk mengelokkan ibadat kita. Ya, boleh berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga agama kita. Itu maksudnya. Janganlah sampai duduk takut kepada bahaya dan kebinasaan yang belum berlaku pun. Tapi bimbang menyebabkan ibadat tak boleh disempurnakan. Ini kata Imam Ghazali. Ini terhalang di tengah jalan. Tak boleh sampai kepada redha dan sempurna ibadat itu. Baik. Rasa takut terhadap akibat sesuatu tindakan dan kehendaknya. Dia duduk takut apa yang ada di depan dia ataupun apa yang sedang dia buat di kelilingnya akan baik atau buruk. Dia bimbang. Dan kekhawatiran tersebut menyibukkan dirinya. Hatinya bimbang, tak kadang-kadang tidur pun tak lena. Memikirkan benda ya
tak berlaku lagi, tetapi dia nampak semua harta elok. Dia bimbang perkara itu. Tetapi dalam hal ini, apa perlu kita, jalan keluar kita, maka jalan keluar kita ialah tafwidh, yakni menyerahkan urusan mentadbir apa yang di depan sana kepada yang maha mengetahui, yang maha mengasihani, yang maha mengurniakan yang kebaikan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenanglah kita, insya-Allah, ya. Baik. Yang ketiga, apakah rintangan yang ketiga yang menjadikan penghalang bagi hamba berbuat ibadat sehingga tak dapat menjurus dan menumpu kepada ibadat? Kata Imam Ghazali, yang ketiga ialah kesusahan dan musibah. Maksud di sini, dia bimbang dengan qada Allah. Apa lagi Allah nak bagi kat dia ni? Apa lagi yang Allah nak timpa kat dia ni? Apa lagi akan jadi pada dia ni? Tu. Ya. Jadi dia bimbang tentang sakitnya, dia bimbang tentang dia panggil kekurangan makanannya, dia bimbang orang yang disayanginya berpisah, dia bimbang dengan kematian orang yang dikasihi, menyebabkan dia tidak dapat menjurus kepada ibadat dia. Dia fikir bagai-bagai tentang jenis kedatangan musibah dan kesusahan yang akan menimpa dia. Jadi setelah mana dia melakukan perubahan, kata Imam Ghazali, setelah mana dia hamba yang buat ibadat tadi melakukan perubahan. Apa makna melakukan perubahan? Dia dah berhijrah dah sebagai ahli ibadat. Dia dah lepas dah 3 bukit. Dia dah lepas dah 3 halangan. Daripada tak ada ilmu, daripada dia dosa, dia bertaubat, dia dapat melepasi halangan dunia dan kesenangan, dapat menghalungi halangan syaitan, makhluk dan juga nafsu. Tiba-tiba sampai di sini, dia nak tersekat pula. Tiba-tiba sampai di sini, dia berasa macam dia terhalang. Sebab apa? Sebab duk bimbang tentang kesusahan, musibah yang mungkin akan menimpa dia. Jadi, padahal dia sudah berubah. Dia sudah berhijrah sebagai ahli ibadat yang nak menyempurnakan ibadat dengan baik, dengan ikhlas, yang dengan insya-Allah Allah menerimakan ibadat dia tadi. Tetapi dia mendapati pelbagai kesulitan dalam jalan ibadat. Terutamanya setelah menyalahi syaitan. Maknanya dia berdepan dengan masalah-masalah ni, kebimbangan tentang susah dan musibah ini. Walaupun dia telah dapat menyalahi syaitan. Apa makna dapat menyalahi syaitan? Dia dapat menyalahi bisikan syaitan. Dia tak ikut lagi dah bisik syaitan. Dia dah berjaya. Kemudian, dia dapat mengawal hawa nafsunya. Dan dia telah dapat mengelak daripada gangguan makhluk manusia dengan beruzlah. Banyak masa dia menyendiri, menumpu ibadat, dan ada ketika-ketika yang tertentu saja dia bersama-sama dalam maslahah orang ramai. Di masjid ke, di majlis-majlis tertentu. Tapi tumpuan dia lebih kepada ibadat. Musibah dan kesusahan tersebut menyebok jiwanya. Jadi mana? Ni, kesusahan musibah yang dia takut datang ini menyewak dirinya. Jadi diri dia ni akan sibuk. Kalau main macam ni nak buat macam mana? Kalau main macam ni nak buat macam mana? Hatinya pun berduka cita. Bila jatuh sedikit kesusahan, hati berduka cita. Memikirkan ini semua kerja orang lah, kerja orang macam-macam. Dia tak nampak ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak nampak bahawa dalam kesusahan itu ada kesenangannya. Dan dia tidak nampak bahawa bila diuji oleh Allah, maka ujian selalu datang dari Allah untuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kerana yang banyak diuji itu ialah kekasih Allah dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi dia tenang menghadapinya. Dia anggap ini semua kehendak Allah. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak akan terjadi melainkan itu kehendak
dan juga Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila berkehendak Allah akan sesuatu, Allah pun berkata aku nak jadi, maka jadilah. Jadi kita tahu bahawa tidak datang sesuatu itu daripada tiba-tiba, melainkan dia kehendak daripada Allah yang memerlukan kita supaya redha dengan sebarang qada Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah itu. Ya, baik. Jadi, tetapi kalau hatinya tak redha, ya, tak redha dengan kesusahan, tak redha dengan musibah dan sebagainya, maka kita kata hati jadi duka cita, hati jadi frust, hati jadi suka mencari kesalahan. Orang-orang lain tak percaya kepada orang lain, macam-macam. Dan hati menjadi sibuk dan tertanya, kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begitu, maka larilah hatinya daripada fokus kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kebimbangan dengan qada Allah ini. Ini yang ketiga. Baik, maka bagaimanakah cara kita keluar daripada bimbang tentang qada Allah ini? Maka Imam Ghazali kata, redhalah dengan qada Allah itu. Nanti insya-Allah dalam syarahnya di muka depan, di muka-muka hadapan nanti kita akan ceritakan jenis qada Allah dan bagaimana kita meredainya satu persatu. Kenapa? Kerana qada Allah ada dalam bentuk nikmat, qada Allah ada dalam bentuk taat, qada Allah ada dalam bentuk maksiat, qada Allah ada dalam bentuk kesusahan. Bagaimanakah kita ahli ibadat nak berdepan dengan perkara ini supaya kita tenang, tidak sibuk, redha, maka ibadat kita berjalan lancar, pahala yang diberikan oleh Allah banyak kerana kita daripada orang-orang yang redha, insya-Allah. Baik. Keempat. Apa rintangan yang keempat yang mengganggu ahli ibadat? Ya, ketika duduk di pertengahan jalan ibadat dia, walaupun dia dah lepas dah 3 bukit yang lepas, tetapi dia jumpa halangan di sini dan bagaimanakah dia nak mengatasinya? Yang keempat, pelbagai takdir daripada Allah, yakni kesusahan dan segala bala bencana yang telah menimpa dia. Antara rintangan yang dihadapi juga ialah ketentuan takdir daripada Allah, sama ada pahit maupun manis. Ia menyebabkan nafsu tergoda ataupun kecewa. Jadi yang keempat ni iaitu ujian Allah dengan diujikan kesusahan dan sedikit kesusahan yang kadang-kadang dianggap sebagai bala bencana. Semua ini daripada Allah, sudah ketentuan takdirnya, dan apa yang perlu ada kepada kita di sini ialah sabar. Jadi siapa yang tak sabar, pada realitinya kata Imam Al-Ghazali, dia tidak akan sampai sedikit pun kepada ibadatnya. Nak buat ibadat, nak solat pun kena banyak bersabar. Apatah lagi ibadat-ibadat yang banyak ganjaran yang Allah Ta'ala nak berikan. Sebab itulah kita kena memiliki sifat mahmudah pada hati kita, yakni sabar, supaya bukan saja kita mendekat Allah, Allah suka kepada orang yang sabar, tetapi kita dapat memberi tumpuan kepada ibadat kita. Inilah 4 rintangan yang dihadapi oleh setiap ahli ibadat untuk mengeluarkan rintangan-rintangan ini di depan dia, merentasi rintangan-rintangan ini. Imam Ghazali akan menghuraikan kepada kita secara lebih dalam lagi tentang cara melepaskan diri ini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ia merupakan pendakian rintangan yang 4. Nih,
yang kita duduk jumpa ni, tajuk pada hari ini, iaitu rintangan yang empat. Empat tadi yang saya sudah huraikan tadi ya, iaitu yang pertama, bimbang dengan rezeki. Yang kedua, bimbang tentang bahaya. Yang ketiga, bimbang tentang qada, ketetapan Allah. Yang keempat, bimbang tentang bala bencana yang diujikan Allah kepadanya. Maka, ia merupakan pendakian rintangan yang empat ini. Orang ibadat, orang buat ibadat, orang nak berjaya dalam hidup, dia mesti melepasi, dia mesti maju ke depan, dia mesti merentasi keempat-empat rintangan ini dengan izin Allah. Keempat-empat rintangan ini perlu dihadapi dengan empat perkara, kata Imam Ghazali. Pertama, rintangan pertama, berhubung dengan bimbang dengan rezeki, apakah perkara yang kita boleh dapat? Maka pertama kata Imam Ghazali, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara rezeki. Ini tuan-tuan, tak dapat elak. Kita kadang-kadang terlintaslah di hati kita tentang bimbang tentang rezeki ni. Ya. Jadi kita tak tahu, kita bimbang. Walaupun kadang-kadang ada dalam diri kita tu pendapatan yang cukup, harta yang banyak, tapi bimbang tentang rezeki. Bila kaya, bimbang cara kaya. Yang susah, bimbang cara susah. Nampak? Jadi menyebabkan kebimbangan ini mengganggu urusan ibadat kita. Tak boleh nak tumpu. Ya, sebab itu kita dituntut untuk bertawakal kepada Allah pada bab rezeki. Baik. Dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Imam Ghazali kata, ada dua sebab diwajibkan atas kita orang mukallaf, ahli ibadat lebih-lebih lagi, bertawakal dalam urusan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna bertawakal? Menyerahkan kepada Allah urusan ini. Setelah kita berusaha, kita serah, tak perlu bimbang. Kerana rezeki kita sudah ditentukan qadar dan jenisnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada dua sebab diwajibkan kita bertawakal. Pertama, menjuruskan untuk kita menumpukan, menjurus tumpuan untuk beribadat. Terganggu ibadat kita dengan kita bimbang tentang rezeki dan sibuk mencari rezeki sehingga lupa ibadat. Itu yang pertama. Jadi sebab bagi kita tawakal, kita berusaha serah kepada Allah. Sebab apa? Kita nak buat ibadat yang dituntut oleh Allah. Kita orang mukallaf membuatnya sebaik-baik mungkin. Jangan bagi kita terhalang ataupun jangan bagi kita terganggu ibadat dalam hal rezeki kita. Yang kedua, mengapa kita wajib bertawakal? Imam Ghazali sebut, kerana meninggal tawakal itu termasuk daripada bahaya besar dan kebinasaan pada seorang hamba. Jangan meninggalkan tawakal. Orang yang tak tawakal kepada Allah, dia duk pegang atas makhluk, dia duk pegang atas anak, dia duk pegang atas orang kaya, dia duk pegang atas pemimpin rezeki dia. Kalau tak ada depa ni susah dan sebagainya. Ini masuk dalam bahaya kebinasaan. Sebab itu kita dituntut supaya bertawakal, serah pula kepada Allah. Sebab apa kita nak menjuruskan tumpuan untuk beribadat? Sebab ibadat ini memerlukan keselesaan tubuh dan kekosongan hati. Kita kena ingat. Kita boleh tumpu ibadat, kita boleh buat ibadat dengan elok bila badan tak letih. Jangan terlalu fikirkan dan beratkan diri dengan kepala untuk memikir hal rezeki, bekejar bab rezeki, memenatkan badan. Sebenarnya badan ini satu saja. Bila terlalu penat dan letih, macam mana nak tumpu pada ibadat? Begitu juga dengan hati. Kekosongan hati, ya, untuk ingat kepada Allah, untuk menyerahkan kepada Allah,
adalah sangat berguna bagi ibadat kita. Tapi kalau dalam hati kita penuh dengan kebimbangan, bimbang sana, bimbang sini, di mana ada lagi ruang untuk kita isikan dalam hati kita untuk menumpukan kepada ibadat dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali pergi ke arah itu, maka sebab itu wajib atas kita bertawakal kepada Allah dalam hal rezeki ini. Kita baca lagi. Tawakal berarti menyerahkan diri dan urusan kepada Allah. Maknanya kita serahkan diri kita, usaha kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah kita ini berada pada makam kena berusaha dan berikhtiar untuk cari rezeki, kita cari sekadar mana yang kita mampu berusahakannya, maka kita serahlah kepada Allah untuk memberinya. Sebab kita sendiri pun tak tahu banyak mana rezeki yang telah tertulis di Lauh Mahfuz untuk kita. Kita pun tidak tahu apa jenis rezeki yang patut dapat. Kadang-kadang kita usaha tak dapat. Kadang-kadang kita usaha kok ni dapat yang lain. Jadi yang menentu itu Allah, yang mengetahui itu Allah. Maka kita dituntut berusaha, tapi jangan bimbang. Ya, kerana sudah ada dalam kitab Allah, sudah ada di dalam pengetahuan Allah, sudah ada dalam tulisan rezeki berhubung dengan kita ini. Lebih-lebih lagi rezeki untuk makan minum kita dan anak-anak kita. Itu Allah dah jamin, sebab Allah suruh kita buat ibadat. Allah jadikan kita untuk kita beribadah. Pastilah Allah akan cukupkan kekuatan diri kita, tubuh kita untuk ini, untuk tujuan kita beribadat. Maka yakinlah serah diri kepada urusan Allah ini. Ada 3 keadaan dan tempat untuk bertawakal. Mari kita tengok huraian Imam Ghazali ya pada bab pembahagian, ya, pada bab keadaan tempat untuk kita bertawakal. Pertama, pada bab pembahagian, yakni nasib ketentuan. Maka ia dengan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pada bab pembahagian rezeki kita ni, maka kita kena beriman kepada Allah. Wajib kita percaya kepada Allah, di mana tidak akan terluput apa yang telah ditentukan sebagai bahagian untuk dirimu. Tak akan berubah dah. Allah tentu pasti kita dapat. Itu. Jadi ini pada mana bab pembahagian nasib ketentuan Allah ini. Jangan bimbang. Ya, hak kita sudah tertulis akan dapatlah kepada kita. Ya, Allah tentukanlah dengan iradat dan kudratnya. Maknanya Allah tentukan apa yang kita nak dapat, dan banyak mana takdir Allah itu sudah tertentu dah bagi kita. Maka bila kita yakininya, maka tidaklah keluh kesah, tidaklah bimbang, sehingga boleh membawa kepada terganggu ibadat dan hati penuh dengan kebimbangan ini, dan tak berani ya nak duduk lama-lama dalam majlis ibadat. Ya, fikir saja bab dunia, fikir saja bab rezeki, bab harta. Kalau nak berkawan pun nak cari geng-geng yang boleh menambahkan harta, bukan nak cari orang-orang yang boleh mendekat dan mengingatkan kita kepada Allah. Sampai macam tu bila sudah datang ya dalam kepala. Orang ajak ke mana pun, bila tanya boleh dapat untung tak? Boleh, kalau orang ajak tanya boleh dapat pendapatan lebih tak? Macam-macam. Sebab apa? Sebab fikiran sepenuhnya menumpu kepada ini saja. Sedangkan orang yang tenang hatinya,
dan niat hatinya untuk mengelokkan ibadat kepada Allah, dia berusaha sedayanya, maknanya sekadarnya, dan akhirnya dia menyerahkan kepada Allah dalam menentukan rezekinya. Baik. Kita kena beri tempuan yang kuat bertawakal kepada Allah ni, sebab ada yang mengganggu kita juga, yang menjadi bimbang ni. Pertama, kata-kata manusia. Kan biasa kan, kita berjumpa dengan orang kata, ni mengaji di pondok ni, nak sijil pun tak ada, nak makan apa ni. Dia main macam tu. Ya, ada orang yang sanggup kata begitu pun. Ya, sebab dia duk fikir bahawa rezekinya daripada hasil usaha dia, memberi bekah hari usaha dia. Yang kedua, kadang-kadang dia duk fikir memberi bekah oleh apa? Oleh sijil, ijazah dan sebagainya. Sebenarnya memberi bekas itu oleh kudrat Allah. Ya. Tu. Jadi dalam hal ini kita tak mau penat, kita tak mau hati kita memikirkan banyak sebab kita nak tumpu ibadat. Tok guru kami masa mengaji di pondok dulu, dia kata, kita kadang-kadang duk fikir kalau tak ada sijil, dia kata, budak-budak pondok kan ngaji tak ada sijil. Jadi dia kata, kita ni duk bimbang lah sijil. Ya, kadang-kadang mengaji pondok pun, bila ada orang bagi tahu, hampa mengaji ni kau tak ada sijil, hampa nak pergi mana? Hampa nak pergi mana? Tok guru kata, tengok ibu ayam, ya, bawa anak sekawan, kadang-kadang sampai 17, 18 ekor. Ada sijil ke tu? Tak ada. Badan anak-anak semua kemai-kemai. Sebab dia kata, dia usaha, dia tahu, dia yakin bahawa Allah Ta'ala bagikan kepada dia peruntukan yang cukup dah. Setiap yang Allah jadi, Allah cukupkan dia. Maka tenanglah dia. Kita ni kalau duduk susah hati itu begitu, maknanya dia kata kita tak bergantung penuh lagi kepada Allah. Tu. Ya, baik. Yang kedua, di mana tempat untuk bertawakal ialah pada bantuan, iaitu bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia benar-benar di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghambakan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Jadi dia kena yakin bahawa Allah Ta'ala akan bantu dia. Lebih-lebih lagi, dia ini adalah orang yang patuh kepada Allah. Yang menjadi Allah Ta'ala itu kasih kepadanya. Kalau dia susah, dia tak bimbang sebab dia tahu Allah Ta'ala suruh dia tawakal kepada Allah dan Allah akan membantu dia. Begitu juga orang yang menolong agama Allah. Siapa yang menolong agama Allah, ya, dalam bentuk dia infakkan harta dia, dalam bentuk dakwah dia, tuk guru dan sebagainya, nescaya Allah menolong akan mereka itu. Jadi mereka yakin bahawa dalam bantuan ini mereka tumbuh pada ibadat dan kadang-kadang makam mereka itu bukan lagi makam usaha. Makam mereka itu kedudukannya, kalau mereka berusaha sekalipun, nescaya mereka tak diberikan oleh Allah pada jalan itu. Karena Allah sudah tentukan pada makam mereka itu, orang-orang yang dikasih oleh Allah ini, bahawa menumpu mereka pada pekerjaan ibadat mereka. Maka rezeki datang. Yang kita tengoklah, tuk guru ni, rezeki murah. Ya, sebab mereka bukan duduk makam yang kita kata usaha macam kita lagi dah. Ya, dia duduk di makam yang mana menumpukan sepenuhnya bekerja untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi mereka yakin bantuan daripada Allah datang. Sebab itu mereka yakin dan mereka bertekad. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila telah kamu berazam, yakni bertekad membuat suatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini
adalah daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kalau kita baca dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menyebutkan kata guru kepada Imam Ghazali adalah dua jenis orang yang hidup mereka berjaya, ya, iaitu daripada jenis dua orang. Pertama, orang yang bertawakal. Yang kedua, orang yang berani membabi buta. Ya, maknanya termasuk dalam orang yang jenis berjaya hidupnya, iaitu orang yang bertawakal. Yang kedua, orang yang berani membabi buta ni maknanya dia kuat, dia berani, dia tak heran ke siapa. Dia punya penuh cekal, maka berlakulah kejayaan padanya. Tetapi kita dituntut di mana? Di antara dua ini. Yakni agama menuntut kita jadi orang yang bertawakal. Bekerjalah kamu, berusahlah kamu, tetapi bertawakal kepada Allah. Janganlah berani membabi buta, tak kira masa, tak kira suasana, ya, kerana menuntut rezeki itu. Kerana tujuan kita dihidupkan bukan untuk itu. Bukan mengumpul kekayaan. Bukan orang kata mencari kemuliaan di atas dunia. Tetapi dituntut kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Maka sesuai dengan kita nak beribadat, sesuai kita nak tumpu dan ingatan kepada Allah, maka eloklah kita bertawakal kepada Allah dalam hal rezeki ini. Yang ketiga, tempat dan keadaan bertawakal itu pada bab rezeki dan keperluan hajat. Ya. Iaitu dia yakin, seorang hamba tadi, dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus dan menjaga kebajikannya. Sesuai dengan apa yang dapat menguatkan hamba tersebut untuk beribadat kepadanya. Jadi maknanya dalam keadaan hal bimbang tentang rezeki ini, dalam keadaan macam mana? Iaitu dia yakin kepada Allah yang menguruskan dan menjaga kebajikannya. Dia tak bimbang. Ya, sesuai dengan dia nak menguatkan orang kata hamba tersebut untuk beribadat kepadanya. Jadi dia lebih yakin. Ya, ada kisah yang berlaku bagaimana seorang ulama, ya, yakni yang disebutkan dalam kitab Imam Ghazali sebagai Sulaiman Al-Khawas rahimahullahu ta'ala. Ya, orang agama, orang yang terkenal lah. Ya, dia jumpa seorang anak muda, ya, sedang orang kata berjalan di padang pasir, langsung tidak ada bekal. Dia tak bawa bekal apa pun. Dia berjalan dalam panas terik itu, tiba-tiba berkatalah orang yang terkenal ini kepadanya, "Mahu ke mana engkau wahai anak muda?" Maka anak muda ini menjawab, "Aku ingin berjalan ke Mekah. Ke Mekah Mukarratul Mukarramah." Jadi engkau berjalan ke Mekah tetapi tidak membawa bekal. Kemudian kata anak muda itu, "Bekalku ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yakin Allah yang menjaga langit, kerajaan langit, dan Allah yang menjaga bumi ini dan segala isi kandungnya. Maka bagi aku sedikit saja, ya, bahagian untuk bagi Allah itu. Aku yakin bahawa aku sampai kepadanya dengan izinnya dan Allah tidak akan membiarkan aku, ya, tergendala dalam urusan aku ini. Lebih-lebih lagi, aku ingin
pergi ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Sulaiman Al-Qawas rahimahullahu taala ini, apabila dia berkenderaan, dia ada bekal, dia ada penolong-penolong lagi. Bila sampai di Mekah, tiba-tiba dia melihat anak muda ini sedang bertawaf. Maka anak muda yang sedang bertawaf ini telah berkata kepada Sulaiman Al-Qawas rahimahullahu taala, dia kata, adakah engkau tidak yakin lagi bahawa kita ini dijamin dan dilindungi oleh Allah? Lebih-lebih lagi kalau kita berjalan ke tempat yang sebaik begini. Nampak? Jadi maknanya keyakinan dia kuat, dia bertawakal kepada Allah kerana imannya hebat, maka Allah menjaganya. Mestilah ada jalan keluar, yakni rezeki yang Allah Ta'ala menjaga mereka yang benar-benar bertawakal kepada Allah itu. Berkata seorang guru, Syaqid Al-Balaqi rahimahullahu ta'ala kepada anak muridnya Hatim As-Sam rahimahullahu ta'ala. Apabila gurunya Syaqid Al-Balaqi ini mendengar kabar bahawa Hatim As-Sam telah melintas beberapa padang pasir tanpa ada bekal, maka apa jawab Hatim kepada gurunya? Dia berkata, bekalku adalah 4 perkara. Dahsyat ini semua wali-wali Allah. Tapi kita bila membaca akan kaedah-kaedah mereka, menambatkan hati kita akan lebih yakinlah. Ya, dia kata, Hatim kata kepada gurunya, ya, bekalku adalah 4. Walaupun kau bimbang aku merentasi padang pasir tapi tak ada bekal, tapi aku ada bekal. Aku ada 4 bekal. Pertama, katanya, aku lihat dunia dan akhirat kerajaan milik Allah. Cuba tengok, ya, perkataannya dalam. Bekalku, aku lihat dunia dan akhirat kerajaan milik Allah. Yang kedua dia kata, aku lihat makhluk semuanya hamba Allah yang ditanggung nafkah mereka. Masya Allah, tabarakallah. Nampak? Dia nampak bahawa manusia ni semua makhluk, bukan manusia sajalah, binatang, pohon kayu, apa, semuanya hamba-hamba Allah yang ditanggung nafkah mereka itu. Dia kata, apa nak bimbang? Itu bekal aku, kekuatan aku. Yang ketiga, aku lihat rezeki dan semua asbabnya di tangan Allah. Aku tengok rezeki dan sebab-sebab tu semua di dalam kudrat Allah. Kudrat dan iradat Allah. Ini bekal. Yang keempat, kata Hatim As-Sam kepada gurunya, aku lihat qada Allah itu terlaksana di bumi Allah ini. Dia kata, aku dah lihat dah. Qada Allah, ketentuan Allah itu telah terlaksana di bumi Allah ni. Yang kita dapat sana, yang engkau dapat sana, yang aku dapat sini, yang sana sini, semua tu adalah qada Allah yang telah terlaksana di atas muka bumi ini. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, ya. Surah Ar-Rum ayat 47 yang membawa maksud, dan adalah tanggungjawab atas kami, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman. Ini di antara orang kata penawar bagi hati yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, supaya kita bertawakal kepada Allah. Dengan bertawakal itu, nescaya kita akan mendapat ketenangan dan keselesaan. Dengan ketenangan dan keselesaan ini, kita dapat menjurus dan menumpu kepada ibadat kita, dan perjalanan ibadat kita tidak terhalang oleh sibuk hati, kurang keyakinan dan lemah tubuh badan kerana mengejar akan rezeki yang tidak sudah-sudah. Itu maksud yang disebutkan.
Baik. Saya nampak kita sudah sampai pada masa yang telah ditetapkan, ya, iaitu 1 jam, dan kita berhenti pada waktu ini kerana huraian seterusnya Imam Ghazali nak memberikan kita kepahaman lagi tentang pembahagian rezeki yang datang dari Allah ini. Ya, ada rezeki yang dijamin oleh Allah, ada rezeki yang dijanji oleh Allah, supaya kita tidak bimbang lagi dengan rezeki yang menyebabkan kita tak dapat menumpu kepada ibadat kita. Sebab di dalam aqabah awarid, aqabah rintangan-rintangan ini, ada 4 perkara yang kita sedang tumpu sekarang, ialah berhubung dengan tawakal, yakni kepada rezeki. Maka dihuraikan dengan panjang lebar berhubung dengan perkara ini. Wallahu alam. Sebelum itu, ya, saya nak mengajak kita semua, marilah sama-sama di akhir kuliah kita ini kita membaca suratul Fatihah. Ya, kita khususkan menghadiahkan pahala baca Fatihah ini kepada almarhum guru mulia kita Syekh Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan rohnya dirahmati oleh Allah di tempat bersama dengan orang-orang salihin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan diridai oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz dan semua sahabat-sahabat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya Pak Jafar, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan initially kan kata tekan pause now. Terima kasih. Initially kata tekan pause now. Mana? Haji Kefi, minuman sunnah, membeli sambil menderma. Haji Kefi. Ini buat belanja rumah. Minuman Terima kasih Bang Jo. membeli Baik, sambil sama. menderma. Haji Ya Bang Jo. Ya, siap.